الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu maghrib berjamaah pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga dapat tunaikan salat fardu isya berjamaah, dan Allah Ta'ala panjangkan usia kita sehingga dapat kita tunaikan salat fardu secara berjamaah sehingga ke akhir hayat kita insyaAllah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dapat kita teruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, kerana baru-baru ini tertangguh kerana boleh jadi kerana pandemik COVID dan sebagainya, kebimbangan, maka pihak berkuasa negeri Kelantan telah menangguhkan selama beberapa hari, 6 hari lah setakat ini ditangguhkan. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita semua dan dijauhkan daripada segala musibah dan bala bencana. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sekiranya ketiadaan majlis-majlis ilmu, maka hilanglah keberkatan. Hilanglah keberkatan dalam kehidupan. Baik itu tuan-tuan kita ini, kita ada yang wajib dengar tazkirah. Ketika mana tuan-tuan wajib dengar tazkirah, peringatan ialah ketika hari Jumaat, iaitu khutbah Jumaat. Itu wajib bagi setiap Muslim dengar khutbah. Dan dalam khutbah Jumaat itu tuan-tuan, ada wajib dipesankan dengan bertakwa, iaitu ittaqullah. Itu rukun khutbah. Wajib khatib ataupun orang yang baca khutbah imam itu berpesan dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau tinggal rukun tu bermakna tidak sah khutbah pada hari itu, tak kena maya zuhur. Dan yang kedua wajib juga rukun khutbah juga, iaitu kena baca sepotong ayat suci Al-Quran ataupun sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Islam dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sekiranya manusia tidak dengar ayat-ayat Allah, tidak dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaikan pokok yang tidak disirami air, bagaikan pokok yang tak kena baja, yang tak ada air, kering kontang, maka lambat laun pokok itu akan layu, kering dan layu dan mati, akar-akarnya buruk dan sebagainya. Begitulah juga tuan-tuan kita ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan pada kita ini ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala turunkan wahyu sebagai panduan hidup. Allah Ta'ala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan ikutan kita. Kalau manusia tidak ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia tidak ikut Al-Quranul Karim, maka manusia tidak ubah seperti haiwan dan makhluk-makhluk lain yang tidak punya akal fikiran. Sebagaimana tuan-tuan di zaman jahiliyah, sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ada akal belaka, cerdik belaka dari segi keduniaan. Abu Jahal cerdik, Abu Lahab cerdik,
Bahkan mereka ini dari kalangan jutawan di tanah Arab. Mereka panah berniaga ke negeri Syam, ke Syria, dan ke Jordan dan sebagainya. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Quraisy ini, mereka dah mahir berniaga, mereka musim sejuk, mereka ke sana, musim panah mereka ke sini, berulang alik ke Jordan, ke Syria dan sebagainya. Jadi mereka dah tahu arah perniagaan mereka, hala tuju mereka, cara-cara perdagangan mereka. Cumanya mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah. Maka falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan punya rumah, itu Baitullahil Haram. Hendaklah mereka sembah Allah Subhanahu wa taala, allazi at'amahum min ju', Allah yang beri rezeki kepada mereka, memberi makanan pada mereka sehingga mereka boleh makan, menghilangkan kelaparan mereka. Allah yang beri air yang mereka boleh minum, dengan minum air itu jadi sebab hilangnya dahaga mereka. Maka Allah yang beri rezeki, bukan patung berhala yang beri rezeki pada mereka, bukan jin-jin, dewa dan sebagainya mereka sembah itu, tetapi Allah beri rezeki pada mereka. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan punya rumah, Baitullahil Haram, allazi at'amahum min ju', Allah lah yang beri makanan pada mereka, yang boleh menghilangkan mereka daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang berikan mereka aman daripada segala ketakutan. Maka tuan-tuan, di zaman jahiliyah itu mereka dah maju. Bahkan kota Mekah itu telah pesak membangun. Sudah ada pasar-pasar perniagaan menjadi tumpuan masyarakat Arab di kala itu. Mereka sudah ada pertandingan pidato, pertandingan syair. Bahkan mana-mana orang yang johan syair mereka ditulis dengan dakwah emas, digantung pada Kaabah. Nilai syair mereka itu jutaan, ratusan ribu dan jutaan. Orang yang johan dalam pertandingan syair di kota Mekah di kala itu, mereka ditabalkan sebagai orang yang jutawan. Syair mereka digantung di Kaabah, ditulis dengan tinta emas. Subhanallah, bagaimana mereka itu menjulang cerdik pandai mereka, penyair-penyair mereka. Tetapi tuan-tuan, yang anehnya, penyair-penyair mereka, cerdik pandai mereka, pemidatu-pemidatu mereka ini, apabila mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, mereka tenganga. Mereka tak dapat nak fikir ini bahasa lagi tinggi daripada apa yang mereka baca, lebih hebat daripada syair mereka. Walaupun bahasa-bahasa Arab Al-Jahili itu, syair-syair Al-Jahili itu tinggi nilai dia, bahasa dia, tetapi mereka tak dapat nak tandingi Al-Quranul Karim. Bukan sahaja susunan bacaan Al-Quran, bukan sahaja dari sudut rima ataupun pemilihan perkataan-perkataan yang sangat sesuai dengan sebutan-sebutan, tetapi menceritakan rahsia-rahsia selepas daripada kematian, menceritakan kisah-kisah umat dahulu, kaum Ad, kaum Samud, menceritakan pasal Fir'aun, menceritakan pasal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana menyebabkan mereka itu mereka kaku, mereka kelu lidah mereka, tak dapat nak menandingi Al-Quranul Karim. Oleh itu tuan-tuan, Al-Quranul Karim adalah kalamullah, yang mana orang-orang Arab ini, mereka dengar Quran, mereka terpegun dan semua mereka tertanya-tanya, Muhammad ni belajar mana?
dan tak ada orang yang boleh tandingi Al-Quran Karim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala nyatakan, sekiranya kamu masih ragu, fi raib, rasa ragu-ragu dalam hati kamu tentang kebenaran Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min misli, maka bawa datanglah satu surah yang sama dengan Al-Quran. In kuntum sadiqin, sekiranya dakwaan kamu itu benar. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu, sekiranya kamu tak dapat nak mencipta, tak dapat nak reka, tak dapat nak tiru walaupun satu ayat yang sama dengan Al-Quran, walan taf'alu, dan Allah Ta'ala tegaskan memang kamu tak dapat nak ciptakan walaupun satu ayat yang sama dengan Al-Quran, walaupun satu ayat, apatah lagi satu surah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka adalah kamu takut kepada api neraka. Allah Ta'ala beri ancaman dengan api neraka yang sangat panas membakar kepada orang yang tidak percayakan kepada Al-Quran Karim dan orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu ialah an-nas, manusia, wal hijarah, dan batu-batu berhala. Bahan bakar neraka itu ialah tuan-tuan manusia. Allah Ta'ala beritahu manusia, jenis manusia ingkar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua, al-hijarah, batu. Gak batu ni kerah tuan-tuan, batu ni kerah. Kalau hatuk dengan kepala manusia sah dah pecah kepala manusia. Tetapi batu ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekerah-kerah batu pun takut kepada Allah Ta'ala. Di kala ayat ini turun dan Nabi SAW membacakan kepada para sahabat, maka Nabi terdengar suara tangisan, bunyi suara jerit. Nabi tengok tak ada orang jerit dekat tu, tak ada orang nangis pun. Nak kata budak, tak ada budak nangis. Nak kata orang tina duduk jauh kan. Tetapi bunyi dekat aja jerit. Nabi memerhatikan, rupa-rupanya menangis itulah seketul batu. Ada seketul batu dekat tu. Maka Nabi perhati batu ini yang menangis. Nabi pun bertanya kepadanya, kenapa dia menangis? Dia pun beritahu bahawa dia menangis kerana dia takutkan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala beritahu dari neraka esok ada batu. Aku takut akulah yang akan dihumbankan oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Maka Nabi beritahu, batu yang menjadi bahan bakar api neraka itu ialah batu yang disembah, dipuja oleh manusia. Batu yang manusia pahat jadi patung berhala, dipuja sembah. Bukan sahaja batu lah, wak dengan tanah kena lepar dari api neraka. Sembah pusu jatah kena lepar dari neraka. Bersekali dengan orang yang nyembah sekali. Hatta patung buat dengan plastik sekalipun, kalau manusia duk puja sembah, anggap sebagai Tuhan, lepar dari neraka belakang. Manusia sembah lembu yang dipuja itu pun dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Segala apa yang disembah oleh manusia, di hari kiamat nanti diberi peluang berhujah, berdebat. Kalau orang sembah patung itu akan marah kepada orang yang menyembah dia. Bapa mu sembah aku begini, oh ni pula aku ikut orang ni sembah, aku pun sembah. Akhir sekali semua yang menyembah dan yang disembah, semuanya dihumbankan ke dalam api neraka.
Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Daripada kalangan batu, tuan-tuan, sekeras-keras batu itu ada yang pecah dan mengalirkan sungai daripada celah-celah batu itu. Tuan-tuan lagi naik Gunung Stong misalnya, mendaki Gunung Stong kau gimana tempat air terjun, puncak air mari celah-celah batu jatuh. Sekerah-kerah batu pun dia beri ruang juga air tu mengalir di celah-celahnya, jadi air terjun, jadi sungai, capur jadi air sungai besar hanyut ke laut. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan daripada kalangan batu itu ada yang pecah meletup kerana takutkan Allah. Ada daripada kalangan batu itu yang pecah dan mengeluarkan air daripada celah-celahnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Daripada kalangan batu ada yang pecah meletup kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau sebut di sini tuan-tuan supaya kita berasa takut gerung dengan api neraka. Biar manusia berasa gerung dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Sebab kadang-kadang manusia berasa leka, berasa randik, berasa alah tahu mana sangat ke api neraka. Seolah-olahnya tak berasa gerung langsung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan azab neraka itu tuan-tuan seringan-ringan azab api neraka ini. Nabi SAW menyatakan seorang yang diletakkan 2 ketul anak batu neraka ataupun bara daripada api neraka, batu daripada api neraka, 2 ketul batu diletak bawah tapak kaki. Bawah tapak kaki kanan sebutir, bawah tapak kaki kiri sebutir. Tu je azab neraka dia ni. Tetapi batu itu walaupun sebesar butir kaca je, sebesar butir tamar je misalnya, maka kepanasan dia menjulang sehingga menggelegak otak. Dan dia menyangka dialah orang yang paling berat menerima azab daripada Allah. Sedangkan kata Nabi, orang itu sebenarnya seringan-ringan azab api neraka. Apatah lagi bila dihumban dalam api neraka. Apatah lagi bila dipatu, diselar api, dan segala-galanya dari api neraka itu mempunyai azab yang sangat dahsyat. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Quran menceritakan segala-galanya. Lepas pada mati ada hidup semula. Dalam kubur alam barzakh ada lagi kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh sana tuan-tuan manusia semuanya menyesal dan mohon pada Allah Ta'ala nak balik ke dunia. Mereka minta kepada Allah Ta'ala nak balik ke dunia ini, nak buat apa yang mereka tinggalkan masa hidup di dunia ini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Allah, kembalikan aku semula ke dunia. Aku nak buat amal saleh yang aku tinggal banyak dulu. Jadi Al-Quran menceritakan ini. Sedangkan syair-syair Arab hanya menceritakan keindahan malam, kecantikan perempuan, memuji-muji kecantikan alam dan sebagainya. Itu saja. Walaupun bahasa mereka tinggi, tapi duk bercakap hal keduniaan. Tapi Al-Quran menceritakan rahsia-rahsia langit dan bumi. Al-Quran menceritakan bagaimana kehidupan di padang mahsyar. Al-Quran menceritakan bagaimana kehidupan dalam neraka, dalam syurga dan sebagainya. Perkara-perkara ghaibiyat dan sam'iyat dinyatakan dalam Al-Quran Karim dengan jelas sekali. Maka orang Arab tu mereka tak tahu masalah agama. Walaupun mereka cerdik, nega ke sana kemari, walaupun mereka pandai buat rumah, bangunan-bangunan, walaupun mereka dah pandai pertanian, bertani, menanam tamar, pokok-pokok tamar dan sebagainya, tetapi mereka jahil dalam bab agama. Agama tak nak fikir-fikir sendiri. Agama tak nak reka-reka.
Lagu mana cara nak ibadat kepada Allah, kita kena tiru Nabi. Lagu mana cara nak mendekatkan diri pada Allah, kita kena tiru Nabi. Bagaimana nak hapuskan dosa-dosa, kita kena tiru Nabi. Nabi dah ajar. Kalau tidak, manusia tak tahu nak hapus dosa lagu mana. Sebab itu tuan-tuan, daripada kalangan manusia, ada yang mereka nak hapuskan dosa, mereka seksa diri sendiri. Mereka jali atas bara lah, mereka belah lidah dengan pedai lah, mereka tetok diri mereka sendiri, mereka lukakan badan mereka. Bapa tu? Mereka fikir lagu mana cara nak hapuskan dosa. Kalau puak Syiah dengan cara dia seksa diri dia, nah, ambil kacau dia, luka tubuh dia dengan parai dia takik atas kepala, macam-macam dia buat. Jali atas bara api misalnya. Begitulah tuan-tuan, manusia fikir cara nak hapus dosa. Semuanya tu bukannya hapus dosa, bahkan mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita cara nak hapus dosa mudah saja, bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kamu. Bukan saja Allah Ta'ala hapuskan dosa, Allah Ta'ala gantikan dosa itu jadi pahala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Masya Allah tuan-tuan, orang bertaubat ini bukan saja Allah Ta'ala buai dosa-dosa dia, bahkan Allah Ta'ala tukar hak dosa tu jadi pahala. Kalau selama ni dia ada 1000 dosa, tetapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buai 1000 dosa dia tu, Allah Ta'ala beri 1000 pahala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah dia betapa kemurahannya, betapa hebatnya kurniaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, di antara pandangan ulama yang menyatakan bahawa orang kafir misalnya, orang kafir ni ada hak dia baik hati, tapi dia tak beriman. Dia baik hati, dia suka tolong orang. Kalau mari banjir, dia pergi bantu orang banjir, buat tolong buat rumah orang yang anyuk misalnya. Bui pitih beki surah, beki masjid pada dia nya tak beriman, tapi pitih dia bagi ni duit halal punya. Bukan duit haram, dia kata duit dia nego, dia untuk buat masjid. Dia bantu orang dalam kesusahan, dia terlibat dengan NGO, tapi dia tidak beriman. Ada ulama menyatakan ada pahala tu hasipai, tu hasipai dia. Kebaikan dia ni ada tu hasipai. Kalaulah satu masa dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia masuk Islam, Allah Ta'ala beri semua pahala dia tu. Hak mula daripada akil balik dia buat bajikan tu, semuanya pahala Allah Ta'ala beri belakang ni cash. Ibarat tunggak ke lah tuan-tuan, ibarat tunggak ke. Lagu mana tuan-tuan kerja KJL misalnya, gawa KJL kau cikgu kau misalnya, tuan-tuan naik pangkat, tapi kenaikan pangkat kita tu 5 tahun lepas. Pangkat kita naik 5 tahun lepas, maka cover semua kenaikan tu boleh tunggak ke 5 tahun lepas. Boleh sekaligus toko berapa ratus ribu dapat. Dak berpuluh ribu dapat pergi ke Mekah selalu misalnya. Berapa? Dapat tunggak ke banyak kenaikan kita 5 tahun. Tunggak ke. Tu umpama begitulah. Orang kafir itu, kalau mereka masuk Islam, mereka mengucap sebelum mati, maka kebaikan yang dia buat selama ni Allah Ta'ala berikan bentuk pahala belakang. Bukan kata mula daripada kosong, tidak. Dan kalau mula dari kosong pun pemurah dah Allah Ta'ala. Kalau mula daripada kosong, kerana segala kesalahan dia selama kini,
Allah Ta'ala hapus belaka, tinggal kosong, maknanya bersih dia seperti kain putih. Bermaknanya dia Allah Ta'ala hapus semua kesalahan selama dia duduk sembah mengapa Allah Ta'ala maafkan. Dia duduk makan benda haram mengapa Allah maafkan. Dia duduk bercakap segala-galanya perbuatan dia, kata-kata dia, semua tu benda lara belaka, Allah Ta'ala buat belaka. Bahkan start dengan putih sepu, ibarat bayi baru lahir. Tak, kalau mati dalam keadaan begitu tak, bukan sahaja serupa bayi baru lahir. Bila orang kafir dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimah itu pun besar dah pahala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ucap ikhlas daripada hati dia, itu pun padah dah nak masuk syurga. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi, yang mana tuan-tuan, seorang lelaki ini dihadapkan ke hadapan Allah di hari kiamat nanti. Nabi beritahu, seorang lelaki ini dihadapkan ke hadapan Allah Ta'ala dan ditimbanglah amal-amal dia. Bila ditimbang amal saleh dengan amal jahat, berat amal jahat. Allah Ta'ala perintah malaikat kutip habis amalan dia, amal saleh dia kutip. Wahai Allah, engkaulah yang maha mengetahui. Habis dah amal saleh dia, kutip belaka dah, letak tak congik juga. Berat alik amal jahat. Menangis dah lelaki ni, menangis dah. Bila berat amal jahat gak, maknanya walik gak neraka dah. Dia dah menangis, dah risau. Tiba-tiba Allah Ta'ala nyatakan ada satu lagi yang mereka belum ditimbang. Ada satu lagi hak dia yang belum ditimbang. Sudah hatilah lelaki ini bila dengar ada satu lagi tak timbang amal soleh dia. Allah Ta'ala beritahu keluar secebis kertas. Malaikat mari secebis kertas bergulung-gulung, ataupun satu riwayat yang lain berlipat-lipat kertas itu. Tak congek lah kalau kertas duk segolong gitu, kecil supaya duk main kutu kan, dia gulung bersatu je, ataupun lipat-lipat bersatu. Tak congek lah, berat lah aku kalau ngarak kau tu, tak congek. Duk sedih dia, duk takut, duk nampak neraka dah lah dia. Allah Ta'ala perintahkan letak kertas tu balik amal soleh. Mereka pun letak balik amal soleh, berat amal soleh, jadi rengih dosa dia. Alangkah terkejutnya dia, ya Allah, ya Tuhanku, amba nak tengok gapo dalam kertas tu. Apakah yang ada dalam kertas yang berlipat-lipat itu? Lalu mereka pun buka apa ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada iman lagi dalam hati dia. Ada hani, rupa-rupanya hani ni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat lagi daripada 7 langit dan bumi. Seandainya ditimbang kalimah la ilaha illallah dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah la ilaha illallah lagi. Tu dia tu waktu berga belaka zikir-zikir kita ini. Barang-barang mahal saja yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir kita ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kita baca semua, kita ulang-ulang sebut dia. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah Ta'ala Maha pemurah. Walaupun dosa manusia sepenuh langit bumi, tetapi Allah Ta'ala boleh maafkan, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi SAW yang mana tuan-tuan
Dua orang ini bertelagah. Sehingga kan dua orang ni satu hari Nabi kita senyum sungguh-sungguh lah. Senyum gembiranya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan keceriaan. Dapat dilihat tuan-tuan di wajah Rasulullah. Kalau Rasulullah suka memang nampak bercahaya-cahaya wajah Rasulullah. Bagaimana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau Rasulullah gembira maka nampak bercahaya-cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah marah, nampak kemerah-merahan muka baginda dan telinga baginda kalau baginda marah. Jadi satu hari Nabi suka nampak gigi. Kalau ada sahabat yang ada dekat tu tanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah begitu sekali gembira?" Nabi kata, "Aku diperlihatkan bagaimana dua orang bertelagah di hari kiamat nanti. Bertelagah di hadapan Allah. Yang mana hak seorang ni banyak buat salah dengan hak seorang ni. Si A buat salah dengan B. Lalu bila begitu, bila buat zalim, buat salah tuan-tuan, akhirat esok kita kena bayar dengan pahala kita. Pahala kita ni kena wi kat orang tu, bagi ke dia. Dan ada orang yang muflis, akhirat nanti muflis, habis licin pahala dia kerana dia buat zalim orang tu, dia zalim orang ni, dia ngopak orang tu, ngopak orang ni, habis licin pahala dia bagi ke orang habis. Jadi hak dua orang ni tuan-tuan, ada dia buat, ada salah, ada zalim, buat nyanyi ke seorang, dah beri pahala habis dah. Pahala si B ni habis dah beri kepada dia. Dah hak apa ni, hak dia buat nyanyi ke orang masa ni, habis dah pahala dia beri kepada orang dia nyanyi. Maka orang hak dia buat nyanyi ni dah habis licin pahala dia, padahal dia ada buat nyanyi lagi ke orang. Dia pun minta dengan Allah, "Wahai Allah, ambil dosa aku, tambah ke dia pula." Dah nak wi pahala habis dah dia, ambil dosa aku wi ke dia pula, tambah atas dia. Marah benar kalau setara tu tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala tayang syurga. Dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala perendeh syurga kepada dia. Dia pun nampak syurga comelnya, nampak mahligai dalam syurga comel. Dia pun tanya, "Wahai Allah, untuk siapa itu? Mahligai itu aku sediakan untuk orang yang memaafkan orang, orang yang sanggup membayarnya." Siapa sanggup membayarnya? Kamu berhak membayar, kamu boleh bayar. Kamu boleh bayar mahligai itu. Bagaimana saya ingin membayarnya, wahai Allah? Engkau maafkan saudaramu, aku akan berikan syurga untukmu. Wahai Allah, aku maafkan segala kesalahan rakan aku, sahabat aku ini. Tu dia nak wayaknya tuan-tuan, betapa luahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kasih sayangnya Allah. Maknanya tuan-tuan, orang yang masuk syurga, orang yang masuk neraka nanti tuan-tuan, orang yang paling rugi sungguh. Orang yang dihumbai di neraka sesok, orang yang paling rugi sekali. Pendek kata kat tuan-tuan, dia ni orang yang masuk neraka ni tak ada siapa boleh tolong. Mak dia tak boleh tolong, anak-anak dia tak boleh tolong, saing-saing dia tak boleh tolong. Allah Ta'ala beri peluang, siapa nak tolonglah. Ada satu kisah lagi tuan-tuan, ini dalam hadis Nabi juga, dalam Sahih Tirmizi. Seorang lelaki ni tuan-tuan, dia nak kena lepas neraka dah. Ibarat beratur nak kena lepas neraka dah. Orang depan dia tu kena lepas neraka dah. Siapa gila dia nak kena lepas neraka ni, takutlah dia, cemaslah dia, menangis. Tak nak kata gapo dah, betapa takutnya tengok neraka. Orang hak depan dia kena lepas neraka belaka. Siapa gila dia sangat takut.
tiba-tiba tuan-tuan dengan rahmat Allah Ta'ala dia terpandang seorang yang nak masuk syurga. Dia kenal orang tu. Seorang hamba Allah nak masuk syurga dah. Dia pun terpandang dengan rahmat Allah. Dia nampak orang tu. Dia pun panggil weh ya fulan, ya fulan. Nama pun tak kenal nama apa, panggil ya fulan begitu. Hai si anu. Maka si anu tu pun dengarlah. Dia pun paling mari. Dia pun lawanlah, dia kata mu tak kenal aku tak ingat aku. Aku ni pernah beri minum air kepadamu dulu. Masa dunia dulu mu pernah mu dahaga dah aku beri minum air padamu. Ya aku ingat mu pernah beri minum air pada aku. Katanya orang nak masuk syurga. Mintalah dengan Allah Ta'ala, tolonglah selamatlah aku daripada azab neraka ni. Sebab dia tunggu giliran nak kena lepas neraka. Lalu orang yang nak masuk syurga saat ni minta dengan Allah. Wahai Allah, si fulan itu pernah beri saya minum air sejuk aja tuan-tuan. Si fulan itu pernah beri saya minum air. Maka Allah Ta'ala dengan rahmatnya berfirman, jika demikian mu pergi heret tangan dia masuk syurga. Allahu Rabbi, nak rayaknya tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala ni luas. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan lagi tuan-tuan, di hari kiamat nanti Nabi akan beri syafaat kepada kita semua. Nabi akan beri syafaat. Perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, di bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, apabila adanya majlis-majlis memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, berselawat dan sebagainya, jangan bergaduh kita nak kata haram kan. Jangan bergaduh nak kata bid'ah. Jangan bergaduh nak kata Nabi tak buat. Sebab sambutan pak kita ni bukan duk yoya supaya dengan negara luar. Hak demo duk berjoget gapo ikut dia tu, kita tak buat begitu. Bila sebut makhluk pak kita ni kan, kita maya maghrib berjemaah. Kemudian kita tazkirah baca cerita Nabi. Masa sirah baca sirah Nabi. Tambah-tambah zaman ni perlu sangatlah dibaca sirah Nabi. Sebab budak-budak kita, anak-anak kita tak tahu dah cerita Nabi tuan-tuan. Dia tak suka mana baca cerita Nabi ni. Duk main baca WhatsApp semacam. Duk main telefon, main game, main WhatsApp, Facebook. Tak minat nak baca cerita-cerita Nabi. Di sekolah pun cikgu tak ada nak cerita Nabi dah. Kerana silibus tu banyak sangat, mengajar ni nak kejar silibus. Jangan kita mula ustaz buat cerita Nabi dalam kelas. Dan kita semua tuan-tuan, bila dengar ustaz nak buat cerita Nabi, semua kita duduk dia belakang. Cikgu kata siapa-siapa tak duduk dia, tak ayat cerita Nabi. Semua senyap. Marah kalau ada saya duduk cakap, bapa nak dengar cerita Nabi. Minatnya kita cerita Nabi. Buat cerita Nabi Muhammad, buat cerita Nabi Musa, buat cerita Nabi Nabi Isa. Suka dengar cerita Nabi. Lala ni kalau sebut cerita Nabi, alah, hebat atrame lagi cikgu daripada Nabi Muhammad itu. Kalau kata Nabi tukar Nabi Musa AS katok pada laut, boleh terbelah laut, capak jadi ular, hebat. Apa ni Power Ranger lagi. Dia banyak duk masuk benda-benda khayal, benda-benda begitu dalam kepala. Dia berasa ada orang hebat lagi daripada Nabi. Dia berasa benda-benda hak fiction, benda-benda hak khayal-khayalan ni hebat daripada Nabi lagi. Itulah masalah kita nak didik anak-anak sekarang ni tuan-tuan. Jadi maka bila kita baca cerita-cerita Nabi, baca hadis-hadis Nabi di masjid dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nama sebut selawat pun biar betul. Nak selawat ke Nabi biar betul.
Kalau kita selawat hanya mentingkan lagu semata-mata, nak berhibur semata-mata, maka bimbang takut salah sebut. Nabi kita Muhammad, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca panjang pun salah. Muhammad salah, bukan nama gitu nama Nabi kita. Dan nama Nabi kita Muhammad. Kalau Muhammad salah, bukan nama Nabi Muhammad. Muhammad, mim ha mim dal, dan mim ada tasydid sadud. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dengan betul. Kita orang panggil salah, orang panggil kosi nama kita nak marah dah. Wak nyanyi orang panggil wak nganyi marah. Maka Nabi kita bukan sekadar Nabi marah je, tidak sah semaya kalau baca selawat Nabi salah. Sebab dalam tahiyat akhir tu ada selawat ke Nabi. Dalam tahiyat tu selawat ke Nabi tu rukun. Kalau kita selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sah ke tak semaya? Tu rukun tu. Hak patutnya Muhammad, tapi baca Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bimbang takut tak sah semaya. Bapa tu rukun, tak sempurna rukun. Tuan-tuan, maka selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semaya, selawat ke Nabi rukun. Dalam khutbah selawat ke Nabi rukun. Kalau dalam khutbah tak selawat ke Nabi, tidak sah juga khutbah. Masya Allah. Dalam azan juga ada sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadat pun ada sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi dia boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah, tapi Muhammad Rasulullah mereka tak disebut. Mereka tidak akui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka mereka tetap kafir. Orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir. Bapa? Mereka tidak akui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, maka mereka jadi kafir. Maka tuan-tuan, orang yang dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, lalu dia tidak menyebut, dia tidak selawat ke Nabi, maka itu orang paling bakhil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendengar namaku disebut lalu tidak berselawat kepadaku, orang itu adalah orang yang bakhil, orang yang paling bakhil sekali. Nak dengar nama Nabi Muhammad disebut, tapi dia tak kata apa Allahumma salli ala Muhammad, ataupun tak sebut sallallahu alaihi wasallam, tak senyap mulut, tak sebut sikit abuk, maka orang tu kedekut, kata Nabi, bakhil. Padahalnya siapa-siapa selawat ke Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat kepadanya 10 kali. Allah Ta'ala selawat ke Nabi, para malaikat juga selawat ke Nabi, dan wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala selawat ke Nabi, malaikat pun selawat ke Nabi. Hai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mohon salam sejahtera ke atas baginda. Satu lagi akhir sekali tuan-tuan, Nabi kata siapa-siapa doa kepadaku selepas azan dikumandangkan, wajib dapat syafaat. Tuan-tuan kena baca doa. Apa dia? Lepas pada azan dikumandangkan, jangan tinggal baca ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Baca biar habis. Betul molek. Siapa-siapa baca doa ni selepas azan dikumandangkan, dia akan dapat syafaatku di hari kiamat nanti. Sebab apa kata Nabi? Di hari kiamat nanti ada satu tempat yang paling tinggi sekali. Ada satu tempat yang paling tinggi sekali, kemuncak sekali. Aku harap akulah boleh duduk situ, kata Nabi. Kamu doalah biar aku boleh duduk situ, aku akan tolong kamu semua, kata Nabi.
dah. Betul dalam doa kita lepas azan itu, wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adta. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Allah, bangkitkanlah baginda maqaman mahmudah. Tu maqaman mahmudah paling tinggi, kemucuk sekali. Nabi duduk situ, maka Nabi akan tolong beri syafaat. Bahkan kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa Nabi boleh beri syafaat hatta al-murtakibul kabair, orang nanggung dosa besar pun Nabi kita boleh beri syafaat, insya-Allah. Nabi akan tolong. Oleh itu tuan-tuan, banyak ke selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nak baca Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Dah. Kalau nak baca Sayyidina, baca Sayyidina, bukan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ulama kata ni selawat terbaik sekali. Hal lain molek-molek belaka, cuma hak ni lebih lagi. Sebab hak ni Nabi sendiri ajar. Hak ni Nabi ajar benar-benar. Dan kita selawat ni dalam tahiyat akhir, dalam semaya. Sebab hak ni hak terbaik. Maka banyak ke selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kelebihan selawat ini tuan-tuan. Kalau baca doa tak selawat ke Nabi, doa tergantung. Tak sapa ke Tuhan. Tak makbul doa. Kalau doa tak baca selawat. Nak kena ada selawat ke Nabi, syarat-syarat makbul doa di antaranya. Banyaklah tuan-tuan. Hanya sekadar itu dapat kamu sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ووجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.